Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tentu ramai nak tahu macam mana nak buat umrah di musim Covid. Baru-baru ni Anjang buat umrah dengan Datuk Lokman Hakim, Forten dan juga Tuan Hasnan. Jadi jom kita tinjau macam mana caranya ya. Tentu ramai yang nak buat umrah. Lagi-lagi MTP pun dah tak wajib di Malaysia. Jadi mari kita cerita tentang umrah. Pertama sekali nak kena install aplikasi Tawakkalna, itu wajib. Juga I'tamarna. I'tamarna ni buat umrah, Tawakkalna ni macam MySejahtera di Malaysia. Siapa yang background Tawakkalna warna putih tu belum ambil vaksin. Yang backgroundnya dah hijau macam ni, dia kira dah selesai lah 2 dos. Dah boleh lah kerjakan umrah. Kerana itu dah syaratnya, nak buat macam mana. Yang ni tengok dia punya aplikasi dia tu, Tawakkalna dan I'tamarna. Ni I'tamarna, kita klik kat umrah tu. Setelah isi semualah. Ni nama Harun, klik kat situ untuk pilih tarikh yang sesuai. Kalau tarikh itu sesuai, lulus, dia akan keluarkan permit untuk kerjakan umrah. Kalau tidak, tak dapat, kena cuba lagi. Ini rukun umrah, semua kita tahu. Kalau tak buat, tak sah umrah kita. Jadi kena buat. Ini pula wajib umrah. Kalau tak buat, kena dam. Kita dah belajar. Jadi kami pun pergilah ke tanah halal untuk ihram, untuk niat ihram umrah. Kerana kami duduk rumah Villa Jasmine di tanah haram. Jadi yang terdekat sini Tan'im, pergi ke Masjid Tan'im untuk pasang niat ihram umrah. Kemudian selesai tu patah balik ke Mekah menuju ke Masjidil Haram, dan kita tahu sunat kita bertalbiyah sepanjang perjalanan tersebut. Dan Allah terima umrah, kerana dah lama dah kita tak buat umrah dan agak banyak dia punya syarat-syaratnya pula. Jadi kalau dapat menjaga umrah ni sangat bersyukurlah, kerana itulah nikmat yang besar yang Tuhan izinkan. Lebih-lebih lagi kami yang memang berkhidmat di sini, sebahagian besarnya yang Tuhan berkhidmat di sini. Saya pun dah 6 bulan di sini. Dapat umrah sebelum ni sekali, dan kali ni untuk sekali lagi setelah keluar ke Dubai, ke Tashkent, dan patah balik ke sini dapat mengerjakan umrah bersama Tuan CEO dan COO ISB. Saya harap juga tuan-tuan dan puan-puan semua penonton yang menonton video Anjang Muar ni dapat juga mengerjakan umrah dengan izin Allah, insya-Allah. Sampai saja di tempat untuk naik ke dataran tu, kita akan dicek kita punya Tawakkalna tu, nak pastikan ada vaksin dan ada permit untuk mengerjakan umrah. Dua benda tu nak ada cek. Permit ni penting. Jadi dicek satu orang ini di tempat itu pasang kenderaan, betul ke orang dari kenderaan untuk naik ke dataran. Kita tahu kita ada 10 rendang dia naik ke atas. Awal betul lah. Cek.
Alhamdulillah untuk yang mula-mula ni semua lepas kami, dan kami terus naik eskalator rosak pula, jadi kena naik tangga lah. Saya pula tak apa sihat. So hari sebelum tu ataupun malam tu 23.8 gula, tinggi gila. Jadi tolak pakai wheelchair lah. Ada remaja yang sekali. Depan ni sikit ni nak masuk ke Menghala ke Masjidil Haram, ada satu lagi checkpoint. Di sini dia check sekali lagi benda yang sama lah, iaitu tawakalna dan untuk cek vaksin dan juga permit umrah. Lepas checkpoint kedua tu depan tu sikit, antara checkpoint yang kedua ke pintu masjid ada satu lagi tentera jaga. Yang akhir sekali yang nombor 4 ialah di betul-betul di pintu masjid tu ada yang mutawwi' yang pakai jubah. Dia pakai baju luar tu. Yang tu tanya pula ataupun tengok. Tapi yang dua yang akhir ni agak longgar, taklah seperti yang dua yang pertama tu lebih mendetail. Kita dah lepas, akhirnya dapatlah kita masuk ke Masjidil Haram. Inilah keadaannya nak menjaga umrah di akhir zaman. Dan dia ada sebab lah dia buat tu, kerana nak mengekang penyakit. Jadi ini kami di dalam Masjidil Haram nak menuju ke dataran tawaf di Kaabah. Sebelum tu kami singgah dulu untuk minum air Zamzam. Air Zamzam ni sunatnya berdiri menghadap ke Kaabah. Dan niatlah apa saja. Zamzam 5 syuribalah. Zamzam tu untuk niat apa saja, insya-Allah dikabulkan Allah. Setelah minum air Zamzam, kami teruskan untuk turun ke dataran tawaf. Dia ambil tempat yang ada tangga dan eskalator. Dia ada staff dia yang terus bantu lah. Untuk ada lihat ada yang pakai wheelchair, dia tu terpastikan tolong turunkan, kerana takut yang tolak nak biasa. Turun tu pun dipusingkan yang ditahan ditahan wheelchair tu, dan yang duduk di wheelchair tu akan memandang ke belakang. Kalau jatuh tu, ya Allah. Jadi inilah beruntungnya Allah rezekikan dapat lagi datang ke Baitullah, ke rumah Allah, untuk menjadi tetamu Allah. Setelah sekian lama kita tak dapat pergi ke Masjidil Haram, tak dapat nak bertawaf, kali ini dapat rezeki. Dan kami doakan semua rakyat Malaysia khususnya, dan Indonesia dan negeri Asia Tenggara khususnya, dan kita semualah, lagi warga JSB, warga Ikhwan dapat menunaikan umrah, dapat menunaikan haji. Inilah peluang untuk kita beribadah, bawa hati kita kepada Allah SWT di rumahnya yang mulia yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayu hati kita melihat Kaabah, rumah Allah yang telah berlaku ketika Covid ni. Jarang atau kurang sangat orang yang mengunjunginya, untuk seolah Tuhan tak izinkan kita pergi dengan sebab-sebab tertentu dari Tuhan juga. Kerana dosa-dosa kita yang banyak ni, kita tak dapat nak menziarahi rumah Allah, untuk menjadi tetamu Allah. Tiba-tiba sekarang Allah dah buka. Di Malaysia pun Allah dah longgarkan untuk kita musafir. Mudah-mudahan kita yang ada rezeki itu usahalah gunakan rezeki yang ada tu untuk beribadah kepadanya, berkorban, berjuang, membela agamanya.
Jadi inilah kami dapat mengerjakan tawaf. Lihat taklah selalu ramai, tapi dah semakin ramai lah. Menurut kawan kami, seorang anggota polis, Hani, yang dia kata sekarang ni dah 10,000 setiap hari yang mengerjakan umrah, dan dia pun dah dipanggil semula untuk berkhidmat di Masjidil Haram di bahagian CCTV. Oleh kerana di kalangan kami ni 2 orang yang pakai wheelchair, jadi dia diizinkan masuk ke sebelah dalam. Jadi pusingan dia lebih dia makin dekat dengan Kaabah dan semakin cepat. Dia dapat lebih dekat dengan sisi Kaabah, dan mereka yang sihat macam biasalah di bahagian luar, tapi tetaplah tak sesak seperti sebelum ni sesak, dan tentulah makan masa yang lama untuk tawaf. Kali ni dia lebih teratur, lebih tersusun kerana tak ramai yang mengerjakan umrah ni. Terima kasih atas doa semua. Akhirnya dapat juga menunaikan ibadah umrah. Saya tak tahu lepas ni dapat kerjakan lagi ke tidak, kerana kami dah masing-masing ada tugasan. Sebahagiannya akan kembali ke Malaysia, ada yang meneruskan travel ke Mesir, kemudian ke tempat-tempat lain, dan masing-masing dah mula pertebaran. Tuan-tuan juga di Malaysia pun bila dah diangkat kita punya sekatan-sekatan, maka dah ramai yang merentah daerah dan negeri, dan kita sangat harap Allah izinkan kita untuk mengunjungi rumahnya, untuk kita dekatkan diri kepada Allah ni bukan saja di Mekah, di Madinah, di mana-mana pun. Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan seluruh perintahnya, lahir dan batin, yang lahir dan roh, kita sebenarnya sedang mendekatkan diri padanya. Lebih-lebih lagi lah di tanah haram ini, tempat di mana Islam itu bermula, kampung Rasulullah, tempat yang sangat banyak sejarah perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itulah JSB cuba bertapak juga di sini, walaupun banyak ujian-ujiannya, demi untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT, untuk semakin mendapat rindu Nabi Muhammad SAW, seorang yang telah mengorbankan segala-galanya untuk Islam itu sampai kepada kita. Kenapa kita tak nak korbankan apa yang ada pada kita untuk mendekatkan hati kita pada Rasulullah, pada Allah SWT. Ini antara orang yang boleh tawaf di dekat dengan Kaabah ni, orang yang bertongkat dan sakit, termasuklah dalam golongan orang yang menggunakan wheelchair juga. Jadi jarak untuk dia tawaf taklah terlalu luas, dan lebih yang lapang lah, kerana yang ramai tu berada di luar. Sudah sampai masanya umat Islam kembali kepada Allah SWT, kerana Allah dah tunjukkan macam-macam ujian dengan COVID kita yang tak selesai selama 2 tahun lebih, dan ramai di kalangan umat Islam ni yang hilang punca, kecewa, putus asa, malah bunuh diri. Yang kita dapat statistik yang kita lihat, dalam ramai yang bunuh diri itu 60% adalah orang Islam, orang Muslim. Kecil-kecil kita dulu, saya lah tak dengar orang Islam ni bunuh diri. Yang bunuh diri ni kebanyakan bukan Islam, ataupun bukan Islam lah kata-katanya, tak ada orang Islam yang bunuh diri. Tapi oleh kerana kurangnya didikan, kerana maksiat terlalu terbuka, dan lebih-lebih lagi dengan adanya handphone dan sebagainya, jadi kerosakan lebih banyak daripada
kebaikan. Maka bila Allah uji kita gagal, bila Allah uji kita kecewa, kita putus asa. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, tak mendidik umat ini, tak bersungguh-sungguh mencari makanan yang halal, yang bersih, yang suci, agar hati ni kuat dengan Allah ni. Setelah selesai tawaf, kami pergi solat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni ada bahagian yang dikhususkan, tak dibenarkan dekat situ, kena masuk ke seluruh pagar tu. Alhamdulillah. Kemudian kami bergambar dan terus menuju ke tempat untuk sa'i. Dari sini nampaklah suasana umat Islam yang semakin ramai dari pelbagai bangsa, khususnya umat Islam yang memang tinggal di sini, di kalangan orang luar kan. Orang Pakistan ramai nampaknya, orang Bangladesh juga. Tapi orang kita, orang Malaysia ni sangat kurang. Ada nampaklah ada sebahagian dari staf kedutaan Indonesia yang juga mengerjakan umrah. Datuk Tuan CEO agak lambat sikit kerana beliau tawaf sama-sama cara biasa lah, tidak menggunakan wheelchair. Kami sama-sama menuju ke Mas'a ataupun tempat sa'i, iaitu Safa dan Marwah, mengingatkan kembali nenek enda kita Siti Hajar yang berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah berulang-ulang kali untuk mencari air untuk memberi minum kepada anaknya Nabi Ismail yang kehausan, kelaparan kerana susunya telah kering. Jadi banyak sejarah-sejarah yang membangkitkan rasa-rasa di hati kita untuk kita berkorban bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang sehamba-hambanya, untuk menjadi khalifah Allah, melaksanakan hukum-hakam Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita dan masyarakat kita, agar seluruh kita ni betul-betul menjadi hamba Allah, menjadi khalifahnya, betul-betul melaksanakan tanggungjawab yang Allah jadikan kita di dunia ni untuk dua tugas tersebut, bukan yang lain-lain. Itulah yang kita janjikan dalam sembahyang kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kerana Allah Tuhan yang mentadbirkan alam. Itu yang kita janjikan, kita ikrarkan. Tak malukah kita janji setiap hari, kemudian kita ingkari, kita janji lagi, kita ingkari, kita janji lagi, kita ingkari. Sedangkan kita cakap dengan Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, Tuhan yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah lunakkan hati-hati kita semua untuk kembali bertaubat, berjanji pada Allah untuk benar-benar menjadi hamba-Nya, untuk laksanakan tugas kita, tanggungjawab kita, mendidik diri kita, anak isteri kita dan keluarga kita untuk dibawa kepada Allah SWT. Jadi kami oleh kerana ramai yang atau ramai yang tak sihat, kami sewa motor untuk bertawaf, selesaikan tawaf 7 kali ini dalam masa yang lebih singkat. Masa yang diberi untuk permit ni pula hanya 2 jam. Jadi kalau lambat kita akan terlewat. Kami jadi alhamdulillah masuk tu awal lagi, kerana sebelum sampai masanya kami dah sampai dan diizinkan masuk, alhamdulillah. Jadi ini suasana kaum sa'i, tuan-tuan dan puan-puan, semakin ramai orang.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima taubat-taubat kita seluruh umat Islam. Allah angkat penyakit ini dan Allah jadikan kita kembali menjadi hamba-Nya yang bersyukur, hamba-Nya yang banyak bertaubat. Selesai sa'i ni, kami pulangkan motor ni dan ambil wheelchair semula untuk keluar dari kawasan sa'i ni. Pintu keluarnya berada di sebelah Bukit Sofa. Alhamdulillah, Tuhan izinkan sempurnakan umrah kali ini. Mudah-mudahan Allah juga kabulkan segala doa-doa kami, permintaan kami, supaya seluruh umat ini diberkati, dirahmati Allah, kembali kepadanya. Ini pintu keluar dan kami keluar. Di sebelah kiri itu ada tong sampah disediakan untuk siapa yang nak cukur, nak tahallul, gunting rambut. Jadi kami selesaikan rukun umrah kami di sini, iaitu bertahallul. Selesailah sudah dengan tertib semua untuk pelaksanaan umrah kali ini. Assalamualaikum. Kami baru selesai menunaikan umrah. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih para pimpinan, khususnya Tuan Nasir Jemaah Ali, Tuan Lukman Hakim, seluruh para LP. Hari ini saya berpeluang menunaikan umrah bersama yang bahagia, yang hormat Datuk Lukman Hakim, Tuan CEO, Tuan Hassan Abdul Hamid, dan juga beberapa lagi remaja, dan semuanya berjalan lancar alhamdulillah dari awal sampai akhir, sehinggalah kami selesai tawaf, sa'i dan tahallul di sini di pintu keluar ni. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Cuma perlu diingat tuan-tuan puan-puan sekalian, kena sentiasa pakai mask, kena sentiasa pakai pelitup muka tu, supaya tak diambil tindakan sepanjang kita buat umrah tu. Kalau tak larat sangat kita buka lah sikit hidung kan, tapi kena segera pakai balik lah, kerana ramai buat kuasa tu kat situ. Okey, setakat saja dari saya panduan mengerjakan umrah di musim Covid di Mekah Al-Mukarramah. Ampun maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum, jumpa lagi.